Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran subjek sirah. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks sirah tahun 4 dan buku siri inovatif sirah tahun 4 dan alat-alat tulis. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama terhad tangan, baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang ke-6, asas negara Islam yang kedua, iaitu persaudaraan dan perpaduan umat. Hari ini kita akan masuk unit 2, cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Sebelum ni kita dah baca tentang asas persaudaraan dan perpaduan umat. Hari ini kita akan masuk tentang cara bagaimana nak wujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Murid boleh buka buku, muka surat 70. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan contoh persaudaraan dan perpaduan umat. Baik, jom kita baca sama-sama. Unit 2, cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Perhati dan fikirkan. Okey, baik. Murid-murid boleh lihat gambar ni. Apa yang murid-murid gambarkan? Apa murid-murid fikirkan tentang gambar ni? Mereka semua tengah buat apa? Okey. Contoh aktiviti yang dilakukan untuk mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Okey. Gambar seperti mana murid-murid tengok dalam gambar ni. Ini adalah aktiviti gotong royong, saling bekerjasama, saling hormat menghormati. Ini contoh bagaimana kita nak mewujudkan perpaduan, perpaduan dan ataupun persaudaraan. Saling bekerjasama, saling hormat menghormati, saling bantu membantu, bantu dari sudut memberi bantuan pakaian, memberi bantuan kewangan, memberi bantuan tanah untuk bercucuk tanam. Ini antara contoh-contoh aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Okey, baik. Kemudian buka buku surat 71, baca dan fahami. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Rasulullah mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan Ansar. Orang-orang Ansar telah memberikan bantuan kepada golongan Muhajirin. Orang Ansar ni penduduk mana? Penduduk Mekah ke penduduk Madinah? Ansar ni penduduk Madinah. Ansar ni orang yang memberi bantuan. Maksud Ansar ni membantu. Maksud Ansar iaitu orang-orang yang membantu golongan Muhajirin. Penduduk Madinah yang membantu golongan Muhajirin. Muhajirin ni golongan yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Okey, mereka memberi bantuan dalam bentuk kewangan, pakaian dan tanah untuk bercucuk tanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Apa maksud mempersaudarakan? Maksudnya
merapatkan merapatkan hubungan antara Abdul Rahman ni dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf rumah, kebun dan isteri. Sa'ad bin Rabi' ni dia bagi tawaran kepada Abdul Rahman rumah, kebun dan isteri. Tetapi Abdul Rahman hanya meminta ditunjukkan pasar dan memulakan perniagaan sehingga berjaya menandingi peniaga-peniaga Yahudi. Abdul Rahman hanya minta pada Rabi' ni tunjukkan dia pasar saja. Pasar, kemudian Abdul Rahman pun mulakan perniagaan sehingga berjaya menandingi peniaga-peniaga Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan orang-orang Muhajirin, iaitu orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah ni, supaya mengusahakan tanah milik orang-orang Ansar. Okey. Tahukah anda orang Islam yang sebenar ialah orang yang menjaga lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang lain. Okey, jadi murid-murid boleh amalkan sentiasa tolong menolong sesama kawan. Okey, baik. Jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh buka buku inovatif, buat latihan muka surat 34. Cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Beli 6 contoh aktiviti kemasyarakatan. Apa contoh aktiviti kemasyarakatan? Macam tadi, contohnya apa, gotong royong, memberi bantuan, bantuan kepada orang ramai. Lagi apa? Bagi 6 je contoh aktiviti kemasyarakatan. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan golongan siapa dan golongan siapa. Nombor 2, orang Ansar memberikan bantuan kepada golongan Muhajirin dalam bentuk apa? Dan untuk apa? Untuk bercucuk tanam. Kan tadi kita dah baca kan? Ansar orang-orang Ansar telah memberikan bantuan kepada golongan Muhajirin dalam bentuk kewangan, pakaian dan tanah. Ini bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh orang-orang Ansar kepada golongan Muhajirin. Okey, soalan seterusnya nombor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan siapa dengan siapa? Nombor 4, Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf apa? Okey, baik. Jadi murid-murid boleh buat latihan di dalam buku inovatif. Kemudian boleh hantar kerja kepada ustaz. Okey, sekian. Setakat di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.